弟兄姐妹早安！早安！感谢主，上帝又带领我们度过了一个星期的时间。没觉得时间过得这么快，2023年3个月都过去了。虽然今天是上网的聚会，还是希望大家都能全心全意来敬拜赞美。歌颂我们的上帝。现在我们唱一首诗歌，前来敬拜。亲爱的天父，我们再来到你面前敬拜、歌颂、赞美你，求主耶稣先接近我们，让我们带着圣洁的心来荣耀你名。今天我们也纪念到一些弟兄姐妹有身体上的软弱、疾病，多求主耶稣安慰他们，释放他们的忧伤和医治他们的疾病。
现在将把今天你讲道和翻译的2位仆人交在主手中，求主高牧他们，将主的话语分享出去，成为众人的祝福。求上帝给弟兄姐妹能有健康和好的精神，而且敬畏你的心来参与这聚会。我们把今天的聚会交托给主，求主掌权，献上感恩，奉主耶稣的名，阿门。有时候在我们生活中，我们会时常面对苦难，但上帝永远爱我们，给我们刚强力量。我们把一切交在主耶稣的手中，让我们继续祷告，让圣灵充满我们，让圣灵提升我们，给我们力量，给我们盼望，给我们不灰心。上帝能使我们刚强。接下来我们再唱一首诗歌，永远爱我。有时候我不明白，为何困难在生命中，为何你不将它挪去，漫漫长夜无尽。有时候我不知道还要如何继续祷告，亲爱上帝，就来提升我，刚强我里面能力。当黑夜没有尽头，我相信你依然爱我，给我力量，给我盼望，看见光明在不远前方。高举双手赞美，思念中人相助歌唱，永不灰心，永不沮丧，你还是我刚强。有时候我不明白，为何苦难在生命中，为何你不将它挪去，漫漫长夜无尽。有时候我不知道还要如何继续祷告，亲爱圣灵，求你提升我，刚强我里面能力。当黑夜没有尽头，我相信你依然爱我，
之上，你爱使我刚强。活在主里面，都倚靠我们天上阿爸父。无论我们到处哪里，我们又真心爱上帝，多亲近他，行着上帝的道，我们一定能感觉有安全平安。让我们献上这首歌《平安》。各位弟兄姐妹，大家平安。Salam sejahtera, saudara-saudara yang di dalam Tuhan. 我们感谢主有美好的机会，一起来亲近神，来
赞美神，来聆听神的话语。 Kita bersyukur sekali mempunyai kesempatan yang begitu indah sehingga kita boleh datang memuji Tuhan, menyembah kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. 我是罗立国牧师，来自珊瑚新村国语堂的其中之一的这个主仆。 Ya, Muse adalah Muse Musa Salomo yang melayani di GKY Pluit. 感谢主，今天我们可以一起来敬拜神，来聆听神宝贵的话语。 Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama untuk mendengar firman dan merenungkannya. 希望弟兄姐妹身心灵健康。 Saya berharap saudara-saudara semua dalam keadaan yang sehat-sehat saja. 希望我们与神的关系一天比一天更加的亲密。 Berharap hubungan kita dengan Tuhan semakin hari semakin intim. 今天我们要思想一个题目，就是忍耐的品德。 Hari ini kita mau merenungkan satu topik yang membawa tema karakter kesabaran. 我们来看一处圣经，在加拉太书第5章22节。 Mari kita membuka satu ayat firman Tuhan yang diambil dari Galatia 5 ayat 22. 圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实。 Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 还没有听到之前，我们再次低头，我们进入祷告。 Sebelum kita lebih lanjut masuk di dalam firman Tuhan, kita berdoa terlebih dulu. 天父上帝，我们满心感谢你， Bapa di dalam surga, kami mau menaikkan syukur kami kepada Tuhan. 带领我们来到你的施恩宝座前，一起来亲近神，来敬拜神。 Telah membawa kami datang ke hadirat Tuhan, sehingga kami boleh untuk menyembah dan memuji Tuhan. 求你预备我们的心，赐给我们谦卑受教的心，来领受神你的话语。 Siapkanlah hati kami, berikan kami satu hati yang penuh kerendahan, sehingga kami boleh datang, diajar, dibentuk oleh firman Tuhan. 也高摩你2位仆人讲的、翻译的，都在你面前蒙恩。 Kiranya Tuhan juga urapi kedua hamba-Mu, agar mereka benar-benar mendapatkan urapan daripada Tuhan. 也帮助我们听到可以醒到。 Dan bantu setiap kami, sehingga kami mendengar firman dan kami menjalankannya. 我们把这个时间全然仰望在神大能的手里。 Kami menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. 我们这样祷告是完全的奉靠耶稣圣名求， Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah menaikkan doa ini. 阿门。 Amin. 在新加坡有一位父亲犯了误杀女儿的这个罪。 Di Singapura ada seorang ayah yang telah melakukan dosa pembunuhan seorang putrinya. 为什么这位父亲会误杀他的女儿呢？ Kenapa si sang ayah ini bisa membunuh putrinya? 事情的经过是这样，他的女儿本来已经跟一位男生订婚了。 Kejadiannya demikian ya. Sesungguhnya putrinya ini sudah bertunangan dengan seorang pria. 可是他又爱上另外一个男孩子，想要解除这个婚约。 Lalu dia jatuh cinta lagi kepada seorang pria dan ingin membatalkan pertunangan dia. 父亲不满女儿这个建议事前的态度，认为他已经订婚，这样乱做是很羞耻的事。 Si sang ayah ini sangat tidak senang dengan sikap daripada anaknya yang berbeda ini. Karena dia menganggap putrinya sudah bertunangan sehingga bisa mendatangkan malu yang kacau balau. 叫女儿跟那个另外的男人断绝来往，无奈女儿 Sehingga Sehingga ayahnya ini menyuruh putrinya untuk putus hubungan dengan pria yang baru itu. 不单这个女儿不答应，甚至已经决定日期要跟另外的男人结婚了。 Si anaknya putrinya bukan saja tidak setuju dengan
papanya, melainkan dia malahan telah memutuskan satu tanggal untuk menikah dengan pria yang baru itu. 这个父亲非常的生气，失去了控制，拿了一把刀，跑向女儿的房间，想要威胁这个女儿。 Si sang ayah ini sangat marah sehingga dia kehilangan kontrol. Lalu dia mengambil sebilah pisau lalu menuju ke kamar putrinya. 刚好那个时候，女儿也是从房间跑出来。 Pada waktu itu pas lagi si putrinya juga keluar dari kamar. 所以他在这个无意中就刺了女儿一刀。 Dengan tidak sengaja dia telah menusuk putrinya. 鲜血从女儿的腹部流出。 Lalu darah segar itu mengalir keluar dari bagian paru-parunya. 那么当女儿把她送进这个医院抢救，但因流血过多，而死了。 Karena kebanyakan keluar darah sehingga dia dilarikan ke rumah sakit pun tidak tertolong. Akhirnya meninggal lah. 所以说，人的一时志气，免得百日之忧。 Ada pepatah Chinese mengatakan dapat menahan kemarahan untuk sesaat, dapat menghindari kekhawatiran 100 hari. 这位父亲既然忍不住一时之气，忍不下一时之火，而误杀了他的女儿，使他终身懊悔，而也以这个痛苦。 Karena si sang ayah ini tidak dapat menahan kemarahannya itu untuk sesaat saja, bahkan akhirnya meledaklah. Kemarahan itu telah menyebabkan putrinya itu terbunuh, membuat dia itu menyesal, menderita seumur hidup. 所以人家说一时足成千古恨。 Maka ada pepatah juga mengatakan sekali marah itu membuat dendam seumur hidup. 我们看到基本的这个原因都是因为缺少忍耐。 Kita melihat ya, kejadian ini penyebab utamanya itu adalah karena tidak sabar. 在汉朝的开国名将韩信善于用兵，帮助刘邦打天下，得了当时的天下。 Ada pendiri dinasti Han yang bernama Han Xing, ya, orangnya pinter, pakai tentara. Dia menaklukkan dunia, membantu Liu Bang, sehingga benar-benar dia mendapatkan dunia itu. 早年他在家乡的时候，得不得志要做公务员，没有这个资格，想经营小生意也没有本钱。 Pada masa kecilnya waktu di kampung, dia sangat frustrasi karena untuk menjadi pegawai negeri nggak memenuhi syarat ya. Tetapi ingin membuka usaha kecil pun nggak ada modal. 曾经靠一个老妇人供给他食物，也有一把剑时时挂在他的腰间。 Dia pernah numpang hidup ya kepada seorang tua. Dia ini mempunyai sebuah pedang. Sering banget pedang itu tergantung di pinggangnya. 有一天，有一个流氓挡住他的去路，讥笑他说：“韩信，你平时出来老带着剑有什么用？你虽然长得高大，但是胆小懦弱，毫无出息。” Pada waktu itu, ada satu hari, ada seorang kepala preman itu menghadang jalannya dan juga mengejek dia dan berkata, Han Xing, kamu biasanya kalau berpergian pasti kamu bawa pedang. Sesungguhnya apa gunanya? Padahal perawakan kamu, badan kamu itu tinggi besar, tapi nyalimu itu kecil. Akhirnya si Han Xing ini dia pendem, dia diam, tidak ada suara. 韩信默默无言，没有回答他。 Dia Han Xing ini
diam aja, nggak mau menjawab si preman itu. 这时有许多的人围在旁边看热闹。 Pada waktu itu ada banyak orang sedang menonton satu keramaian. 那个流氓在众人的面前，这个侮辱韩信说： Kepala preman ini ya di depan umum, dia mengeyel akan Hansing, dia mengejek dia, menghina dia. 你不妨用你的剑来刺我，否则从我的胯下爬过去。 Jangan-jangan kamu juga bisa ya memakai pedangmu itu untuk melukai saya. Jika tidak, cobalah kamu melewati di bawah selangkangan saya. 韩信看看这个流氓的头子，然后一声不响的从他的胯下爬下去。 Akhirnya si Hansing ini dia melihat-lihat si preman itu, kemudian dia juga ya nurut saja, dia merangkak melewati selangkangan daripada preman itu. 惹得满街的人大笑，大家都说这个韩信太差劲了。 Semua orang yang ada di jalanan itu tertawa dan semua pada mengatakan, aduh ini si Hansing ini kenapa bisa begitu? 这就是中国历史有名的胯下之辱。 Ini merupakan ada satu sejarah yang memiliki yang sangat terkenal ya, yang bernama penghinaan selangkangan yang terdapat di sejarah China. 韩信当时要是忍不住那个羞辱，他杀了对方以后，又怎能做大事呢？ Sesungguhnya, jikalau si Hansing pada waktu itu nggak bisa sabar, tidak bisa bersabar terhadap preman itu, makanya dia bisa membunuh preman itu. Lalu mana mungkin dia bisa mendapatkan keberhasilan yang amat besar itu. 我们来看第一点，就是忍耐的定义。 Kita melihat poin yang pertama, yaitu definisi kesabaran. 在英文中，忍耐与耐心是同一个字，就是 patient。 Di dalam bahasa Inggris itu, kata sabar dan kesabaran itu memiliki satu huruf yang sama, yaitu patient. 那么辞海的解释是在受苦的情况下勇敢忍受，或在不利的情况下维持冷静的情绪。 Di dalam terjemahan Mandarin dari Cehai, dia menjelaskan bahwa kesabaran itu adalah berada di bawah kondisi penderitaan, berani untuk bertahan, atau di dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan, dia tetap memelihara emosi yang tenang, yang adem. 亲爱的弟兄姐妹，忍耐是中国人推崇的这个崇高的这个美德。 Saudara-saudara, kesabaran itu merupakan satu kebijakan yang terhormat daripada orang Tionghoa. 有所谓小不忍，却乱大谋。 Ada mengatakan demikian, kalau tidak bisa bersabar, maka akan terjadi satu kekacauan yang besar. 常言道：“忍一时，风平浪静；退一步，海阔天空。” Sehingga ada pepatah juga mengatakan, sabar sejenak tenang, mundur selangkah masa depan cerah. 忍一下，风都平，浪也能静。忍的威力太大了。 Jikalau dapat bertahan atau bersabar sebentar, angin saja bisa menjadi teduh, sehingga ombak pun menjadi tenang. Maka kekuatan daripada bertahan atau bersabar itu sangat besar. 忍耐可以平息矛盾、纠纷，理智的推让可以创造宽松的环境。 Kesabaran itu dapat membuat konflik dan perselisihan itu menjadi reda. Dan juga kalau mundur secara rasional bisa membuat satu keamanan yang baik. 亲爱的弟兄姐妹，忍耐是圣灵在我们生命中所结出的果子的特质之一。 Saudara-saudara,
sabar itu merupakan buah Roh Kudus yang dari hidup kita dikeluarkan adalah merupakan salah satunya. 在希腊的原文 macrothumia 是由 macro 和 thumia 两个字合成的。 Di dalam bahasa aslinya yaitu Yunani, makrotumia itu terdiri dari makro dan tumia, itu dijadikan oleh dua kata itu. 前指形容某人和事物很长很久，而后指是指脾气。 Kata yang pertama itu menggambarkan manusia atau menggambarkan perkara itu adalah yang begitu panjang, yang begitu lama. Sedangkan yang kalimat yang berikutnya itu menunjuk kepada karakter atau adat. 因此，忍耐的字面上是有推辞、发怒、懂得处理怒气之意。 Oleh sebab itu, huruf kesabaran itu di atasnya itu ada satu kemarahan yang bisa ditunda ya, kemarahan yang bisa ditahan sehingga dia dapat mengerti bagaimana untuk mengatur kalau mau marah. 在圣经中，此字一般用作形容因信心而能包容别人，即忍受这个痛苦。 或这个逼迫的这个能力。 Di dalam Alkitab, huruf ini pada umumnya dipakai untuk menggambarkan, yaitu menggambarkan iman yang dapat mentolerir kekuatan dan juga di dalam saat penderitaan, saat teraniaya itu ada kekuatannya. 因此，有一个牧师这样解释：忍耐就是像一个充满了气的这个篮球一样，不会因外力而变形。 Pernah ada seorang pendeta, dia menggambarkan, menjelaskan tentang kesabaran ini. Dia berkata kesabaran itu seperti sebuah bola basket yang penuh dengan gasnya. 我们来看第二点，就是忍耐的 Sehingga 价 dia 值。 seperti bola basket yang ada gasnya sehingga dia tidak gampang berubah bentuk. 我们看第二点，忍耐的价值。 Kita melihat poin yang kedua, nilai daripada kesabaran. 弟兄姐妹，我们深深体会到，在生活与侍奉上，若没有忍耐，就很容易和人发生摩擦、冲突，甚至动怒、拍桌子、骂人。 Saudara-saudara, kita sangat bisa menyelami. Jikalau dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, jikalau tidak ada kesabaran, kita gampang ya bergesekan dengan orang lain. Kita juga bisa ada konflik, bahkan kita bisa memukul meja. 我们来看第一小点，就是忍耐能使人成就大事。 Mari kita melihat poin kecilnya, kesabaran itu membuat orang berhasil. 三国演义讲到两个人，一个人名叫周瑜，是东吴水军都督，文武全才，年轻有为，少年得志，十分自负骄傲。 Ada cerita dari Samkok ya, itu disinggung ada dua orang. Yang seorang bernama Zhou Yi. Dia itu adalah komandan angkatan laut. Orangnya serba bisa, muda lagi, sukses lagi, tapi dia sangat sombong. 他遇到比他更聪明的、更厉害的孔明，他们斗了3次，这个周瑜3次都输了，3次都中了孔明的计，吃了大亏。 Dia akhirnya bertemu seorang yang lebih pintar daripada dia, yang lebih mengerti, yang lebih lihai, yang bernama Kong Ming. Ya, mereka itu pernah bertarung selama 3 kali. Zhou Yi itu 3 kalinya itu kalah. Namun 3 kali dia kena triknya si Kong Ming. Akhirnya dia tuh rasanya dia rugi banget deh. 孔明散气周瑜，周瑜活活的被气死了。
si Kunming ini dia benar-benar membuat Zhou Yi itu marah besar ya. Akhirnya si Zhou Yi itu benar-benar mati karena dia kesel. 临死前，他仰天惨叹说：“天生疑，何生亮？” Sebelum Zhou Yi mati ya, dia berteriak, dia mengatakan, langit melahirkan Zhou Yi. Kenapa? Mengapa melahirkan Kongming lagi? Kenapa melahirkan Kongming juga? 意思是说，老天呐、你既然生了我周瑜这样聪明的人，为什么还要再生一个比我更聪明、能干的诸葛亮？ Ya, artinya dia berkata, waduh langit kenapa kamu yang sudah melahirkan saya ini, Zhou Yi yang pinter ya, kenapa lagi mau melahirkan seorang yang lebih pinter daripada saya yang bernama Zhuge Liang? 让我活活的被他气死。 Sehingga saya ini dikeselin sama dia sampai mati. 此时这个周瑜死时才36岁，你说可惜不可惜呢？ Pada waktu matinya si Zhou Yi umurnya baru 36 tahun. Nah, sangat disayangkan bukan? 我们也想到圣经有一个人物就是大卫王。 Kita juga ingat ya di dalam Alkitab itu ada seorang yang bernama Daud. 他年轻时受膏为王，有抱负，有理想，但是时机还没有成熟，上帝的旨意还没有显明。 Pada waktu mudanya itu dia sudah diurapi menjadi raja. Dia punya ambisi, dia adalah orang yang sangat idealis, dia punya peluang tapi belum matang. Maka kehendak Tuhan itu belum dinyatakan kepada dia. 他却能忍耐等候，甚至被这个扫罗王这个追杀到要这个逃亡的时候，他也是继续的忍耐。 Namun dia itu bisa bersabar untuk menanti. Bahkan pada waktu dia dikejar-kejar oleh Saul untuk membunuh dia, tapi dia masih bisa terus bersabar. 有2次他放弃了轻而易举的要能够把这个扫罗杀死。 Ada 2 kali sebenarnya Daud bertemu kesempatan. Dia dapat membunuh Saul tapi dia melepaskan membunuh. 他可以夺到这个王位的机会。 Dia bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi raja. 我们看到大卫，他不敢杀死受膏者，他不用人的手段去达到自己的理想，他是一位忍耐的人。 Kita tahu bahwa Daud itu dia nggak berani membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia tidak bisa memakai siasat yang tidak baik itu untuk mencapai keinginannya karena dia adalah seorang yang sabar. 我们看到大卫从被膏到登基为王，等候了15年。 Kita melihat Daud dari waktu dia diurapi hingga dia menjadi raja itu dia menunggu 15 tahun. 15年的忍耐等候不是一件容易的事。 Kurun waktu 15 tahun, kesabaran 15 tahun itu bukanlah merupakan satu hal yang sangat mudah. 15年的时候使他的领命更加成熟，所以他成为 合神心意的人。 Menunggu selama 15 tahun membuat kerohanian daripada Daud ini menjadi semakin dewasa sehingga dia menjadi seorang yang berkenan kepada Allah. 弟兄姐妹，果实要等熟了，摘下来才是甜的。 Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang buah-buahan, kalau menunggu dia matang, waktu kamu petik itu manis rasanya. 但要等它熟是需要耐心的。 Namun kalau mau nunggu dia matang itu perlu dengan kesabaran. 我们看第2小点，忍耐不单使自己蒙福，还能使神的名得荣耀。 Poin kecil yang kedua, kesabaran bukan saja sendiri diberkati, namun dia juga masih bisa mendapatkan kemuliaan bagi nama Tuhan. 请大家看雅各书第5章11节，那他先前忍耐的人，我们称他们是有福的。你们听过约伯的忍耐，也知主给他的结局
明显主是满心怜悯，大有慈悲。 Surat Yakobus pasal 5 ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. 弟兄姐妹，既然那先前能忍耐的人，被我们后世的人称为有福。 Saudara-saudara, sekalipun kalau orang yang sabar itu disebut kalau dia bisa bersabar terlebih dahulu, maka dia akan disebut oleh orang yang di belakang kita itu sebagai orang yang berbahagia. 可见能为主忍受苦难，不单自己有福，还能使神的名得荣耀。 Boleh dibilang jikalau kita dapat bersabar menderita untuk urusan-urusan Tuhan, bukan saja kita sendiri disebut orang yang diberkati, namun kita juga bisa mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. 经文中提到这个约伯的忍耐， Di dalam Alkitab menyinggung tentang kesabaran Ayub. 读约伯记便知道约伯是一个完全正直的人，他敬畏神，远离恶事，所以神喜悦他。 Kalau kita membaca kitab Ayub, kita pasti akan tahu kalau Ayub itu adalah seorang yang hampir sempurna. Dia merupakan orang yang lurus ya, karena dia adalah orang yang menghormati Tuhan. Dia menjauhi dosa sehingga Allah tuh Tuhan sangat senang kepada dia. 撒旦却嫉妒他，说他的坏话，认为他爱神是因为神恩待他。神若回弃他的一切，他必须弃掉神。 Maka setan iblis itu iri kepada Ayub. Bahkan dia memfitnah Ayub, dia berkata, oh karena kalau kamu mengasihi Tuhan tentu saja, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kamu. Coba kalau Tuhan itu membuat apa yang kamu punya itu semuanya kalau hilang, pasti daya Allah dibuang oleh Ayub. 神便允许撒旦攻击约伯，于是灾难便突然临到约伯。 Allah mengizinkan setan iblis untuk menyerang Ayub. Akhirnya segala bencana yang tiba-tiba datang kepada Ayub. 在转眼之间，约伯既丧弃所有的儿女，又失去了全部的财产。 Di dalam sekejap mata saja, Ayub telah kehilangan anak-anaknya dan juga telah kehilangan segala harta bendanya. 但约伯并没有埋怨神说，赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华，耶和华的名是应当称颂的。 Tapi Ayub tidak pernah marah kepada Tuhan. Bahkan dia berkata, yang memberi itu adalah Allah, yang mengambilnya juga adalah Allah. Terpujilah nama Allah Yahweh yang patut untuk dipuji. 这是一种何等难能可贵的忍耐与顺服。 Ini adalah satu yang dimana orang sabar dan orang taat itu ya harus bersabar menunggu. 撒旦见这个约伯经得起考验，又在攻击他，使他的脚掌到头顶都长满了这个毒疮，叫他活计活不成，死也死不了，真是痛苦极了。 Setan itu melihat, wah si Ayub ini tahan uji nih, makanya dia coba lagi, dia nyerang lagi, akhirnya membuat borok-borok ya yang ada di tubuh Ayub tuh dari kepala hingga ke kaki itu ya tumbuh banyak borok sehingga membuat Ayub ini hidup tak mau, mati pun enggan.
maka Ayub begitu menderita. 约伯落在这么大的这个灾祸中，仍然能够忍耐，甚至他的妻子也嘲笑他，叫他这个离弃神。但约伯是忍耐，口中没有一句怨言。 Namun Ayub itu dia mengalami satu penderitaan atau bencana yang begitu dahsyat ya, tapi dia bisa tetap bersabar. Bahkan istrinya itu mengejek dia, suruh dia sudahlah tinggalkan alammu itu. Tapi Ayub ini dia masih tetap bersabar. Di dalam mulutnya itu tidak ada satu kalimat yang bersungut-sungut. Akhirnya 后来神使约伯脱离了苦境，加倍赐福给他，使他所有的以前所有的这个增加1倍。 Pada akhirnya Allah membuat Ayub lepas dari segala penderitaannya. Bahkan memberkati Ayub dengan berkat yang double. Sehingga apa yang dulu daripada yang sekarang itu ditambahkan 1 kali lipat. 弟兄姐妹，约伯因为能忍耐，不但自己蒙神加倍的赐福，而且更在魔鬼面前为神做了美好的见证，使神的名得荣耀。 Saudara-saudara, Ayub karena bisa bertahan, bisa bersabar, bukan saja membuat dia sendiri telah diberkati oleh Tuhan dengan 1 lipat, tetapi dia juga di hadapan setan iblis sudah menjadi kesaksian yang indah, membuat nama Tuhan dimuliakan. 也证明了他是一个真正爱神的人。 Hal ini juga membuktikan bahwa Ayub adalah seorang yang sangat mengasihi Tuhan. 现在我们来看第3大点，就是怎样才算是真正的忍耐。 Selanjutnya kita akan melihat poin besar yang ketiga, bagaimana baru bisa disebut sabar yang sesungguhnya. 让我们看2处圣经，第一处在以弗所书第4章第2节，凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容。 Mari kita melihat yang pertama itu terdapat di Efesus pasal 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. 所以第一个小点就是凡事忍耐。 Poin kecil yang pertama, bersabar dalam segala hal. 许多人只在1、2件事情忍耐，在其他的事上不能忍耐。 Kebanyakan orang sih bersabar hanya di dalam 1-2 perkara saja. Kalau di hal-hal yang lain enggak bisa sabar. 这不是真正的忍耐，真正的忍耐乃是凡事忍耐。 Ini bukanlah sabar yang sesungguhnya. Namun sabar yang sesungguhnya adalah sabar dalam segala hal. 若对某些人能忍耐，但对其他的人就不能忍耐，这也不是真正的忍耐。真正的忍耐是对任何人都能忍耐。 Jikalau hanya terhadap sebagian orang dapat bersabar, tapi terhadap orang yang lain tidak bisa bersabar, ini juga tidak bisa dikatakan adalah sabar yang sesungguhnya. Karena sabar yang sesungguhnya adalah terhadap siapa saja bisa sabar. 有的姐妹为了要把头发弄得更好看、更漂亮，她可以很忍耐的坐下2、3个小时，她的头让美发师慢慢的修剪。 Ada saudari-saudari ya, karena ingin supaya rambutnya itu kelihatan bagus, makanya dia bisa dengan sabar duduk di salon itu 2-3 jam ya, dan membiarkan kapster itu pelan-pelan untuk memangkas rambutnya. 但是为了读圣经，服侍上帝，多花一些时间，我们就不能忍耐了。 Namun
kalau disuruh untuk membaca Alkitab, untuk berdoa, di dalam kita melayani, kita bisa memakai sedikit waktu, tapi kita nggak bisa bersabar. 这种忍耐是有问题的。圣经教训我们要凡事忍耐，那就是说对任何事、任何人都能忍耐。 Kesabaran yang seperti tadi itu punya masalah sebenarnya. Karena Alkitab mengajarkan kepada kita harus bersabar dalam segala hal. Baik itu terhadap hal apa saja, terhadap siapa saja, kita bisa sabar. 戴德生牧师一次在中国这个布道旅行的时候，到了一个河边，雇船过河。 Ada sekali pendeta Hudson Taylor ketika dia berada di Tiongkok ya, lagi jalan-jalan sampai di tepi sungai untuk mau menyeberang ke seberang. 那么和这个船家讲好了价钱，就忽然来了一个有钱人，走到河边也要雇那只船。 Tiba-tiba dia setelah sepakat dengan harga untuk menyewa kapal menyeberang, datang seorang kaya ya, dia juga datang di tepi sungai, sama dia juga mau menyewa kapal itu. 那么船家不肯，说已经和那位外国先生讲好了。 Tapi pemilik perahu atau kapal itu mengatakan nggak bisa karena saya sudah sepakat ya dengan bapak orang barat itu. 那个有钱人很无理的就伸手一拳打中戴先生的鼻子，使他非常的生气。 Orang kaya itu sangat tidak cengli ya. Lalu dia dengan tangan dia menonjok hidung daripada Bapak Hudson Taylor ya, membuat dia begitu marah. 本来戴德生能够很容易举手把那个人推到水里去， Sesungguhnya Hudson Taylor itu juga bisa dengan mudah mendorong orang kaya itu ke sungai. 本来他已经举手了，忽然他再停下来。 Sebenarnya dia sudah angkat loh tangannya, tapi tiba-tiba tangannya berhenti. 他对那个人说 Dia berkata kepada orang kaya itu, 请看，我本来想一手将你推到河里，但是我所侍奉的耶稣不许我。你本来不该打我，我讲好的船是我的。 Dia berkata kepada orang itu, dia bilang, coba lihat, sebenarnya saya tuh bisa ya, dengan sebentar saja saya dorong kamu ke dalam air. Tetapi Tuhan Yesus yang saya layanin itu tidak mengizinkan saya melakukan itu. Saya sebenarnya enggak mau kamu sebenarnya enggak pantas untuk memukul saya. Karena saya sudah sepakat dengan pemilik kapal itu. 既然船是我的，我请你坐我的船过河。 Ya, sekarang saya udah menyewa kapal itu kan menjadi milik saya. Makanya ayolah saya ajak kamu untuk naik ke perahu yang saya nyewa ini. 那人见了戴先生的这个举动，听见了这一番话，反倒惭愧。 Orang kaya itu setelah melihat perbuatan daripada Hudson Taylor juga telah mendengar apa yang dia katakan. Bahkan dia akhirnya menjadi malu. 他就乖乖的上船，与戴先生一同坐下过河。 Akhirnya dia ya dengan baik-baiklah dia ikut kepada perahu yang disewa oleh Hudson Taylor untuk menyeberang. 戴德生这个牧师就有机会跟他传福音了。 Akhirnya pendeta Hudson Taylor itu punya kesempatan untuk memberitakan Injil kepadanya. 我们看第二小点，欢欢喜喜的忍耐。 Kita melihat poin 2 yang kecil, sabar dengan gembira. 歌罗西书第1章11节，好叫你们凡事欢欢喜喜的忍耐宽容。 Kolose 1 ayat 11
dan dikuatkan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. 有些人的忍耐是勉强的、不得已的，虽然表面看来他是忍耐忍下去，可是心中一直不甘愿，一肚子气，弄得情绪恶劣，以至于伤害他的健康。 Ada sebagian orang sesungguhnya kalau dia sabar itu sabarnya adalah karena terpaksa ya. Sekalipun dari permukaan kita lihat dia bisa untuk bertahan, tapi hatinya itu enggak rela. Ya, maka dia rasanya ingin marah ya, akhirnya membuat emosinya itu kacau, membuat tubuhnya itu bisa jadi kurang bisa melukai kesehatan tubuhnya. 弟兄姐妹，忍耐不是勉勉强强，而是欢欢喜喜、甘心乐意的。 Saudara-saudara, sabar itu enggak bisa dilakukan dengan paksa-paksa, melainkan harus dengan senang, dengan gembira, dengan kerelaan hati. 对临到自己身上的患难、逼迫、羞辱或不公平的待遇，甘心乐意的接受。 Pada waktu kita sedang mengalami penderitaan, sedang mengalami penganiayaan, dipermalukan, atau diperlakukan dengan tidak adil, tapi kalau kita bisa dengan sukacita, kerelaan hati menerimanya. 好像这个使徒保罗，他在腓立比传福音的时候，他为主受苦，被关在监狱里，被鞭打，他还能够欢欢喜喜的面对这个苦难。 Seperti Rasul Paulus, pada waktu dia mengabarkan Injil di Filipi, dia menderita demi Tuhan. Sehingga dia dikurung di dalam penjara, dia juga dipecut oleh orang, tapi kondisi dia dengan gembira, dengan sukacita dia lewati. 弟兄姐妹，忍耐不是一件容易的事，要做到真正的忍耐就更难了。 Saudara-saudara, benar ya, kesabaran itu bukanlah satu hal yang mudah. Kalau kita mau melakukan kesabaran itu lebih sulit lagi. 华文的忍字造得非常有意思，忍字的上部是刃字，刃就是刀的意思。 Huruf bahasa Mandarin yaitu sabar itu benar-benar terjadinya itu sangat memiliki makna ya. Karena huruf ren itu di atasnya itu merupakan sebilah pisau. 那么下部是心字，心的上面插一把刀，就是人字。 Maka yang di atas itu ada sebilah pisau. Namun di bawahnya yaitu hurufnya huruf hati ya. Artinya di atas hati itu tertancap sebilah pisau. Itulah namanya huruf sabar. 弟兄姐妹，心的上面插了一把刀，难受不难受呢？ Saudara-saudara, kalau hati ya di atas hati itu tertancap sebilah pisau, apakah bisa kita terima? 我们能够这个痛苦能够接受吗？ Apakah sakitnya ini bisa kita terima? 我们忍下了朋友的无情、亲人的轻视、别人的误会、羞辱，我们受了别人的骗，吃了人的亏，心中真像插了一把刀一样的难受。 Kita ketika bisa bertahan atau bersabar terhadap teman kita yang sangat tidak manusiawi, atau kita diremehkan oleh sanak famili kita, lalu kita disalahfahami, kita dipermalukan, kita juga telah tertipu, akhirnya yang kita dapatkan adalah kerugian.
hati kita ini sepertinya telah ditancap oleh sebilah pisau. 你真 Coba, susah nggak? Sulit nggak? 你真想喊出来、骂出来、闹出来、打起来，这把刀叫你群事不安，难受极了，几乎发疯了。 Nah, coba ya, ketika engkau menghadapi kondisi itu, engkau pengen sekali berteriak, ya, engkau pengen marah, engkau pengen ribut, engkau pengen memukul, lalu engkau ingin ya mencabut pisau yang ada itu, tapi enggak bisa. Ya, akhirnya bisa menjadi gila loh. 但是心中如果有主耶稣的爱，这爱就能像温柔的这个炉火，将这把刺的你非常痛苦的刀融化了。 Tetapi jikalau di hatimu itu kalau ada kasih daripada Kristus, maka kasih ini dia seperti api yang hangat, yang lembut di tungku. Dia bisa membuat hatimu atau penderitaanmu yang dari pisau itu untuk yang sakit itu ya untuk dilumerkan. 学问修养虽然有时也能够帮助我们忍耐，但不彻底。 Kadang-kadang pengetahuan, pembelajaran itu bisa membantu kita untuk bersabar tapi tidak tuntas. 它可以使我们忍耐这些人，但不能忍耐那些人。 Dia itu bisa membuat kita bersabar terhadap orang ini, tapi tidak bisa bersabar terhadap orang yang sebelah sana. 它可以使我们忍耐这些事，但不能忍耐那一些事。 Dia bisa membuat kita bersabar terhadap perkara yang ini, tapi tidak bisa membuat kita bersabar terhadap perkara yang lain. 它可以使我们忍耐一半或是90%，但不能使我们完全忍耐到底。 Dia bisa membuat kita bersabar separuhnya atau bisa 90%, tapi tidak sanggup membuat kita sabar sampai sempurna. 它可以叫我们忍耐一时，但不能叫我们忍耐一世。 Dia bisa membuat kita bersabar sesaat, tapi tidak sanggup membuat kita bersabar seumur hidup. 它可以叫我们忍耐的勉勉强强，但不能叫我们忍耐的甘心乐意、欢欢喜喜。 Dia bisa membuat kita bersabar karena paksa-paksa ya. Tetapi dia tidak bisa membuat kita bersabar dengan kerelaan, dengan hati yang senang, yang gembira. 真正的忍耐，不是压制修养就能成功的，要做到真正的忍耐，则靠主耶稣的爱。 Kesabaran yang sebenarnya itu bukan dikarenakan ada melewati satu pembelajaran sehingga kita bisa menjadi berhasil. Tetapi untuk bisa menjadi sabar yang benar-benar kita harus dengan senang hati. 忍耐是圣灵结出的果子，是于我们生命中生出来的。但是我们的旧生命、老生命、老亚当的生命是生不出这种美好的果子。 Untuk kita bisa mencapai kesabaran yang sesungguhnya kita perlu mengandalkan kasih daripada Tuhan. Maka kesabaran itu merupakan buah yang dilahirkan dari Roh Kudus, yaitu dari mana? Dari hidup kita dilahirkan. Yaitu pada waktu kita masih memiliki kehidupan yang lama, 老亚当的生命是生不出这美好的果子。 tapi hidup yang lama ini, hidupnya si Adam ini nggak dapat menghasilkan buah yang bagus ini. 只有我们的新生命，主耶稣的生命，才能结出这美好的果子。
hanya dari hidup yang baru, yaitu hidup yang dari Tuhan Yesus itu, baru kita sanggup untuk membuahkan buah yang bagus. 弟兄姐妹，让我们在正道上努力追求祷告、查经，使我们信心增加，爱心增加，属灵的新生命也长进丰盛。 Saudara-saudara, supaya kita di dalam kebenaran, kita mau giat untuk menuntut. Kita mau mengejar, mau berdoa, mengejar untuk menelaah Alkitab, membuat iman kita bertambah, membuat kasih kita juga bertambah, sehingga kerohanian kita semakin bertumbuh, berkelimpahan. 当我们有了丰盛的生命，我们就能结出忍耐的果子，在生活上有见证，荣耀神的圣名。 Pada waktu kita memiliki kehidupan yang melimpah, maka kita baru dapat melahirkan buah-buah kebenaran, sehingga di dalam kehidupan kita punya kesaksian, kita baru dapat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. 忍耐是我们一生中需要不断学习的功课，活到老，学到老。 Kesabaran merupakan satu pembelajaran yang terdapat di dalam seumur hidup kita, yang perlu kita tidak henti-hentinya untuk belajar. Ada pepatah mengatakan hidup sampai tua, belajar juga sampai tua. 也是圣灵要成就在我们身上的工作，好让我们可以在生活与侍奉上荣耀神。 Ini juga merupakan kesabaran adalah buah daripada Roh Kudus yang mau dilakukan di atas diri kita. Sehingga membuat kita boleh di dalam hidup dan pelayanan kita dapat membawa kemuliaan dan mendatangkan kebaikan bagi orang lain. 愿神帮助我们可以成为一个忍耐的人，讨神的喜悦。 Kiranya Tuhan menolong kita agar kita dapat menjadi seorang yang punya kesabaran yang boleh berkenan kepada Tuhan. 我们再一次低头进入祷告。 Mari kita berdoa sekali lagi. 天父上帝，我们满心感谢你。 Bapa di surga, kami mau menaikkan syukur kepadamu. 我们知道忍耐是圣灵结出的果子， Kami tahu ya Tuhan, kesabaran merupakan buah yang dilahirkan oleh Roh Kudus. 只有这个新的生命，耶稣的生命，才能够结出这个忍耐的果子。 Hanya jika kami memiliki hidup baru, hidup di dalam Kristus, baru kami sanggup untuk melahirkan buah kesabaran. 求神帮助我们能够结出这个忍耐的果子。 Kiranya Tuhan menolong kami untuk bisa berbuahkan buah kesabaran. 好让我们的生活可以成为许多人的祝福， Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. 可以见证神荣耀主的圣名。 Kiranya kami dapat menyaksikan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. 我们这样祷告是完全的奉靠耶稣圣名求。 Demikianlah kami menaikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 上帝赐福弟兄姐妹。 Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. 我们感谢罗立郭牧师的正道和蔡玉长传道的翻译，求上帝继续带领他们的脚步和恩赐福他们一切的侍奉。我们来再唱一首诗歌《主恩典》。何等美好，比海深，也比山高。过去、现在和未来，主恩丰富奇妙。主恩典何等美好，比海深，也比山高。过去、现在和未来，主恩丰富奇妙。 主的恩典。
做结束祷告。父神，我们感谢你，因你已经带领我们今天的聚会，也将把你的话藏在我们的心里和行在我们的生活中。奉主名，阿们。今天我们的聚会到这里结束，愿上帝赐福大家，拜拜。